Hai, selamat petang, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sesuatu yang istimewa pada hari ini, saya Cikgu Din Abah Din, guru cemerlang bahasa Melayu Maktab Sains Ismail Kota Baru, Kelantan. Hari ini hari yang tak diduga dan disangka. Kebetulan saya berada di negeri Tok Gajah, Pahang Darul Makmur. Sama hari ini tak lain tak bukan Cikgu Teo Wising, orang kuat sajak kita. Okey, perkenalkan diri sikit. Okey, selamat sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Din lah yang sanggup datang jauh tu dari Kelantan ke Kuantan ya. Nama saya Teo Wising, biasanya orang panggil Cikgu Teo lah. Ya, panggil saya Cikgu Teo. Saya sekarang mengajar di SMJK Tanah Putih Kuantan. Okey, dan saya lah penulis bagi sajak erti hidup bererti dalam Komsas tingkatan 5. Okey, bagi tepukan dulu. Yeay. Terima kasih. Jadi, hari ini saya cakap itu dengan rakan-rakan JU yang lain berkaitan dengan Teo. Jadi hari ini saya dapat berjumpa dengan Cikgu Teo. Jadi hari ini saya nak tanya secara live dengan dia berkaitan dengan sajak erti hidup bererti. Okey, Cikgu Teo, salam dulu lah, tak apa ni. Jadi pada hari ini nak tahu macam mana Cikgu Teo boleh dapat idea nak tulis sajak erti hidup bererti. Okey, sebenarnya benda ni sudah diterangkan banyak kali, tetapi Cikgu Din tanya secara live juga. Okey, sebenarnya pada tahun 2008 tu saya telah diminta untuk membawa anak murid ke rumah orang tua bagi membuat projek ataupun folio pendidikan moral. Kemasyarakatan lah ni, ya, betul. Maka saya telah membawa anak-anak murid saya untuk melawat orang tua, dan pemerhatian saya dan keprihatinan saya terhadap orang tua di rumah orang tua itu telah mencetuskan idea dan memberi ilham bagi menghasilkan sajak itu. Jadi tercetusnya. Betul, tercetusnya idea. Okey, Cikgu Teo jangan risau, walaupun daripada video sebenarnya on dia teruskan. Okey, ada masalah. Okey, jadi sebenarnya memang temanya berkaitan dengan keprihatinan lah. Jadi secara sharpnya tema sini kita nak dengar daripada penulisnya, apa tema sebenarnya sajak tersebut? Kesunyian dan ataupun kesepian yang dialami oleh seorang yang tua yang telah dipinggirkan oleh anak kandung sendiri. Wah, sedih tu. Rumah tu kat mana? Ada di Jalan Teluk Sisir. Oh ya, saya perasan. Saya rasa rumah tu macam tak jauh dengan sekolah Smart ni. Jalan yang menuju ke Teluk Cempedak. Kena keluar sedikit lah. Untuk makluman penonton sekalian, saya ini adalah pelajar Smart X, Headball Smart. Senior saya. Kita orang punya alumni sekolah yang sama, tapi sebab tahun yang berbeza tidak bertemu lah. Tapi itulah produk-produk Smart. Terima kasih kepada Smart. Okey, jadi bila dah buat sajak, macam mana boleh terpilih untuk dimasukkan dalam buku antologi, buku teks itu sendiri? Okey, dari segi pemilihan teks tu, penerbit telah memilih buku-buku saya untuk dihantar ke bahagian buku teks Kementerian Pendidikan Malaysia untuk dinilai, dan saya pun sendiri pun tak sangka apabila menerima panggilan itu ada ya. Kalau kita lihat apabila menerima panggilan daripada Kementerian Pendidikan, saya cukup terkejut dan saya tanya balik kepada orang pegawai yang menelefon. Macam tak percaya lah. Betul ke sajak ni yang terpilih? Elok saya baca semula sajak. Bila saya baca balik sajak 3 rangkap itu, baru saya perasan rupa-rupanya ada mesej yang begitu mendalam, khas untuk anak-anak muda. Bagus, maksud dia moral tu kuat. Betul. Kuat moral tu. Betul. Saya baca walaupun kadang-kadang budak-budak ni mereka tak ada asas sastra. Kan dia tak minat lah, walaupun dia belajar, walaupun dia apatah lagi kalau budak aliran sains, tapi kadang bila baca tu kita macam terkesan terkuat. Walaupun nampak macam biasalah, normal atau tidak normal, pelajar bila bab sastra ni dia tak minat. Normal tak? Normal. Jangan kata budak-budak Cina, cikgu sendiri kadang-kadang ada yang tidak berminat untuk mengajarkan Komsas, dan jangan kata pelajar-pelajar Cina, barangkali pelajar-pelajar Melayu juga kadang-kadang tidak berminat. Macam cikgu minat. Walaupun cikgu bangsa Chinese kan, Tionghoa Chinese pun macam mana boleh minat?
Kalau kita lihat dari segi minat tu, orang kata tak kenal maka tak cinta. Sebenarnya memang saya tak minat sastra, tidak meminati sastra, tetapi apabila terpaksa untuk mengambil sastra Melayu sebagai minor ketika di universiti, dan kemudian saya bertemu dengan pencara-pencara yang bagus, seperti S. Osman Kelantan, dan juga Dr. Lim Swee Tin dan Kelantan juga. Secara automatik bimbingan, dorongan, semangat yang diberikan oleh mereka membuatkan saya mencintai sastra Melayu. Lim Swee Tin Saya biasa dengan dia sebab dia biasa jadi hakim pertandingan puisi dan lagu kebangsaan. Saya bawa pasukan Kelantan. Jadi pernah ditegur dia kata pasukan Kelantan dia punya puisi tu sangat sedap kan. Jadi dia antara hakimnya. Okey, baiklah. Sekarang kita nak go through kepada Tuan Empunya Sajak. Apakah pengajaran yang boleh Cikgu Teo bagi supaya pelajar kita boleh ingat sampai bila? Pengajaran yang mudah dalam sajak tersebut. Okey. Nombor satu, kalau kita lihat, kita hendaklah mengambil tanggungjawab untuk menjaga ibu bapa kita. Ulang balik ayat tu biar budak ingat. Kita hendaklah mengambil tanggungjawab untuk menjaga ibu bapa kita sampai bila-bila. Lepas tu kita nak ambil contoh tu, cuba bagi contoh sebab dalam jawab komsai kita kena bagi contoh. Cuba cikgu bagi contoh simple bagi pelajar ingat. Maksud kita hendaklah mengambil tanggungjawab menjaga ibu bapa sampai bila. Contoh kalau kita lihat dalam kehidupan kita, apabila kalau dalam sajak ini sendiri, anak-anak meminggirkan ibu bapa, bagaimana dengan cucu kepada mereka. Cucu juga kadang-kadang itu sudah menjadi satu role model kepada cucu itu sendiri, sehingga mereka akan meminggirkan. Macam hukum karma lah ni. Betul. Misalkan kalau Cikgu Din tidak menjaga ibu bapa sendiri, bagaimana anak Cikgu Din nanti? Maka itu menjadi tanggungjawab kita, tunjukkan satu role model kepada anak-anak kita nanti supaya menjaga ibu bapa, tanggungjawab. Betul itu kita tak kira agama bangsa apa sekalipun, kita kena jaga orang tu kita, sebab mereka lah yang menyebabkan kita ada di atas muka bumi ini. Kena balas jasa orang tu. Okey, nilai yang paling mudah tadi tu cakap tadi tentang balas tanggungjawab kan. Kalau nilai ambil satu je, so sekarang bila jawab komsas atau benda-benda gini, kadang-kadang budak tak banyak ingat, tak boleh ingat banyak. Okey, maka kalau kita ambil nilai saja, ambil nilai kasih sayang. Nilai popular. Walaupun ibu itu telah dipinggirkan di rumah orang tua, tetapi kalau kita memerhatikan rangkap yang ketiga dalam sajak ini, dia ada disebut baik anak yang derhaka maupun anak yang baik. Kalau kita lihat, tetap darah daging kasih sayang itu tetap ada, dan ibu tua ini sangat mengharapkan anak dia akan insya akan bertaubat sebelum terlewat. Walaupun ibu tu dah duduk dekat rumah orang tua, tapi harapan dia masih mengharapkan anak dia tu kembali ke pangkal jalan, perbaiki apa yang salah. Betul. Jadi jangan lupa, kalau kita lihat dalam Islam, dalam apa-apa agama pun, sekiranya kita mengabaikan tanggungjawab untuk menjaga ibu bapa kita, kita secara automatik menempah tiket ke neraka. Kira apa agama. Ustaz lah pula. Jadi itu tak betul. Itu betul, saya setuju. Sebab kita sekarang ni, kita dalam konteks pendidikan. Jadi dalam pendidikan semua kita melatih anak murid kita. Maksud kita bagi sesuatu adalah untuk pengajaran pada kegunaan pada masa akan datang. Dan untuk secara total ni kita mahukan benda itu berlaku supaya adanya kesedaran. Apabila kita lihat pada macam Cikgu Teo pergi tengok rumah orang-orang tua tu kan. Jadi macam mana penyakit. Jadi sanggupkah kita, orang yang dah berjasa banyak pada kita, tiba-tiba kita buat macam tu kan? Bagai kacang lupakan masukkan peribahasa. Okey, so harapan tentang apabila sajak ini diketengahkan dalam buku teks, harapan Cikgu Teo kepada anak-anak pelajar generasi anak-anak Malaysia ni macam mana? Boleh harapan sikit? Saya berharap anak-anak Malaysia, khasnya anak-anak muda, jangan meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh anak-anak dalam sajak ini. Sebaliknya, kita menjadikan
sajak ini sebagai iktibar, sebagai pengajaran kepada kita. Jadilah seorang anak, tak payah kita nak jadi kaya, Betul, ya. betul. Kita tak perlu nak jadi pandai sangat pun, tetapi asas itu penting. Asas kita sebagai seorang anak adalah menjaga ibu bapa kita sebaik-baiknya. Dan janganlah sehingga satu hari dengan mak ayah kita sudah Dah meninggalkan sampai. kita, barulah kita Menyesal. tidak berguna. Sesal dahulu Pendapat sesal kemudian tidak berguna. Jawab sendiri lah, ya. Jadi saya cukup terkesan lah bila sajak-sajak begini dapat dirangkai oleh seorang yang bukan berbangsa Melayu. Nalurinya untuk diterjemahkan dalam baik-baik puitis begini. Jadi rasa sangat banggalah adanya cikgu yang macam ni. Dan sekarang ni dah glamour dah, cikgu ni dah glamour sekarang ni. Biasa-biasa saja macam Cikgu Din juga, Cikgu Sado. Jadi kita sebenarnya sama-sama, saya bawakan video ini untuk kita lihat bagaimana seorang yang bukan Melayu mempunyai latar pendidikan di negara kita dan diberi asas secukupnya dapat menghasilkan sesuatu sajak yang begitu puitis dan diterima oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, bukan kaleng-kaleng, okey. Kementerian Pendidikan Malaysia untuk berisikan dalam buku teks, terutama buku Komsas, iaitu sajak terkali dan pentingnya sajak tu tak keluar lagi kalau biasa. Betul. Bagi tips sikit kalau keluar biasa macam ni kau nak buat. Tips tu kalau kita lihat susah lah sikit. Tips tu senang saja. Yang bagi saya untuk menjawab soalan Komsas nombor 1, faham setiap setiap baris sajak itu. Lagipun saya telah memilih diksi yang mudah difahami. Sajak itu tidak sukar untuk difahami. Itu nombor 1. Dan nombor 2, memegang pada kata kunci. Contoh yang tadi kita pegang pada kata kunci bertanggungjawab, kasih sayang dan lain-lain. Dan saya rasa bukan banyak pun. Kata kunci pegang sikit kan? Betul. Apabila kita sudah memegang kata kunci seperti ini, tidak mustahil untuk kita menjawab semua soalan, semua jenis soalan yang dikemukakan. Dan yang nombor 3, jawab dengan ayat yang penuh. Jangan dramatis. Betul. Jangan curi tulang. Tulis point, form, short. Jangan. Sama lah pelajar Melayu kecil sama je. Dia orang suka buat point. Betul. Dia tak pernah buat ayat yang dramatis. Sedangkan mereka tahu jawapannya. Itu kadang-kadang sebab mereka kata dengan kata lain kecuaian lah. Kecuaian calon merupakan salah satu markah itu menjadi berkurang. Sebab dalam pendanaan kertas 2 very strict. Kita mengikut skema. Okey, anak-anak pelajar di luar sana ingat kertas 2 pemeriksa terpaksa ikut skema. Jadi kalau anda dah tengok bagai-bagai cara cikgu ajar, jadi ikut apa yang cikgu kita ajar. Yang pastinya cikgu itu adalah cikgu yang original. Cikgu original macam Cikgu Din dan Cikgu Tio. Okey, so kata-kata akhir kepada penonton di luar sana dan sebelum saya menutup rancangan ini, kata-kata akhir pada Cikgu Tio. Okey, saya ingin melahirkan perasaan bangga berbesar hatilah kerana Cikgu Din sengaja datang untuk menjumpai saya tu untuk rakaman video ini. 400 km tu. Dan jangan sia-siakan peluang ini. Nombor 1, menonton sendiri dan hayati sendiri. Nombor 2, kata kunci tadi, jangan loket untuk berkongsi dengan rakan-rakan anda. Jangan loket berkongsi dengan rakan-rakan anda ke mana-mana saja dalam media sosial seperti Instagram, Twitter, dalam Facebook, dalam Telegram. Berkongsilah dengan siapa-siapa sahaja untuk manfaat bersama. Itulah kata-kata akhir saya. Okey, jadi saya pun merasa berbesar hati dengan Cikgu Tio yang sudi. Saya pun rasa segan nak jumpa dia walaupun dia junior saya. Tapi sebab kami tidak pernah bertemu secara langsung, biasa dalam alam maya je. Dan hari ini alhamdulillah kita ditemukan jodoh buat seketika. Kerana Cikgu Tio pun sibuk, saya pun ada urusan. Tapi kita luangkan masa demi anda di luar sana untuk mengetahui ilmu secara live dan mendapat tahu sendiri daripada Tuan Empunya Badan sajak erti hidup erti yang kita jangkakan mungkin akan bertemu dengan anda. Jadi harap-harap. Jadi terima kasih Cikgu Tio. Saya doakan semoga Cikgu Tio sentiasa diberkati, dirahmati, sentiasa mendapat punya kebaikan dan sihat sejahtera. Ya.
Lain kali insyaAllah kita akan bersama lagi dan teruskan perjuangan dalam memartabatkan puisi-puisi yang banyak lagi ni. Nak idea nanti dia akan bagi lagi. Terima kasih banyak-banyak. So kalau dia orang nak macam nak apa ni mengikuti pengalaman cikgu Teo, cikgu beritahu lah cikgu Teo punya IG ke apa ke. Ya, kepada sesiapa yang berminat untuk mengikuti perkembangan saya, layarilah laman Facebook saya. Nama original saya tak berani nak guna betul nama. Betul. Nama saya Teo Wei Sing, Teo Weising. Facebook, Instagram ataupun Twitter tidak ada masalah. Semua nama yang sama. Semua nama sama. Saya tidak menggunakan singkatan, tidak ada samaran, tidak ada nama bunuh. Okey, jadi jangan lupa hadir sekalian. Terima kasih kerana menonton rancangan ini bersama kami dan hingga kita jumpa lagi. Bye bye.